Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan kajian bertajuk Profil Pelajar yang melibatkan diri dalam bidang perniagaan di Universiti Utara Malaysia. Okey, macam mana yang kita tahu bahawa perniagaan itu dapat memberi keuntungan kepada mereka yang berniaga. Dan jika mereka mendapat cukup galakan, dorongan dan bantuan dari pihak keluarga, masyarakat, pemimpin dan negara amnya, mereka berperanlah menjadi lebih maju dan lebih membawa keuntungan pada diri dan keluarga mereka dan juga kepada negara. Jadi di sini kita hendak menarik minat bahawa perniagaan itu sebenarnya juga merupakan satu bentuk pekerjaan yang mana dengan pendapatan yang didapati oleh peniaga bolehlah untuk menampung keperluan hidup mereka dan keluarga mereka. Jadi di sini saya nak kaitkan dengan lambakan graduan lepasan universiti dan juga lepasan sekolah di mana perniagaan ini boleh memberi sumber pendapatan kepada mereka. Okey, bagi ulasan karya, saya dapati kajian Aziz dan Zakaria iaitu berkaitan dengan usahawan hendaklah mempunyai minat dan kemahiran dalam bidang hendak mereka ceburi. Muhammad Amin juga berpendapat bahawa usahawan hendaklah mengamalkan ciri-ciri keusahawanan yang positif seperti yang saya sebutkan di sini. Di antaranya ialah kreatif, inovatif, optimis dan mempunyai budaya kerja yang baik. Manakala kajian Hussein pula mendapati bahawa usahawan itu kita boleh bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu golongan yang pertama adalah mereka yang mempunyai bakat semula jadi, sama ada kumpulan yang kedua itu adalah mereka yang bukan dilahirkan sebagai usahawan, tetapi mereka berusaha dengan daya inisiatif diri untuk menjadi usahawan. Kajian Yang et al. 1993 pula mendapati bahawa faktor yang mempengaruhi perkembangan keusahawanan itu adalah motivasi, sokongan keluarga, kedudukan kewangan dan keinginan mereka untuk berkeluarga. Kajian Azmi Abdul Manaf mengatakan bahawa faktor utama perlibatan usahawan dalam perniagaan itu adalah kerana mereka ingin mencapai kebebasan dan kepuasan bagi diri mereka, ingin membantu menyara keluarga, keinginan menjadi kaya, cita-cita, ingin berdikari dan juga mereka tidak berminat untuk bekerja makan gaji. Wallerstein dan Andrew pula dalam kajian mereka menyatakan bahawa pertambahan bilangan pelajar adalah kerana menyebabkan bidang kesemuan ini semakin diminati adalah kerana bilangan pelajar bidang pengurusan perniagaan itu semakin bertambah. Zafir dan Fazilah juga mengaitkan latar belakang pendidikan menjadikan pelajar cenderung untuk mencebur bidang kesewanan. Jeffrey dan Gitomer berpendapat faktor seseorang itu menjadi usahawan adalah berdasarkan pendidikan yang mereka terima, manakala Bristow berpendapat bahawa kemahiran berniaga dan pengetahuan perniagaan itu amatlah penting untuk mereka benar-benar menjalankan perniagaan. Ada disebut bahawa pengarah bahagian pembangunan perniagaan KPDNKK iaitu Puan Nurisul Ramli mengatakan kementerian berminat untuk memperkenalkan perniagaan franchise kepada siswa Zah dan mereka akan menyediakan program latihan bagi membangunkan perniagaan untuk para siswa Zah. Muhammad Khalid pula menyatakan bahawa pentingnya bidang keusahawanan kerana ianya selaras dengan matlamat kerajaan untuk menyusun semula masyarakat terutama dari sudut ekonomi dan industri. Mayor menyarankan pelajar sekolah dilatih dalam proses keusahawanan kerana apabila mereka tamat persekolahan nanti minat mereka akan muncul untuk memulakan perniagaan. Manakala lah akhir sekali kita dapati dasar pembangunan keusahawanan bagi Institut Pengajian Tinggi yang mana dibentuk pada 13 April 2010 ianya merupakan satu langkah awal untuk menggalakkan pembangunan modal insan dalam melahirkan usahawan siswa Zah. Bagi metodologi kajian ini, populasi yang seramai 500 orang itu adalah apa? Adalah mereka yang mendaftar dengan bahagian pendaftaran perniagaan di hal ehwal pelajar di Universiti Utara Malaysia. Daripada situ saya mengambil sampel seramai 180 orang
di mana kajian kali ini saya hanya melihatkan, saya hanya mempamerkan hasil kajian bagi bahagian A dan bahagian B, di mana bahagian A mempunyai 6 item dan bahagian B itu pula mempunyai 4 item. Jadi bahagian A adalah berkenaan dengan umur, jantina, program pengajian, agama, faktor pendorong, dan sama ada pelajar tersebut berasal daripada keluarga usahawan. Sementara bahagian B mempunyai 4 item, iaitu pengalaman mereka dalam perniagaan, anggaran modal mereka ketika memulakan perniagaan, sumber modal perniagaan, dan seterusnya. Jadi soal sidik yang dilaksanakan itu adalah diubah sesuai daripada kajian-kajian kesesuaian berkaitan pelajar yang terdahulu. Okey, sekarang ini kita masuk bahagian hasil kajian. Di sini saya mempamerkan bahawa majoriti pelajar yang terlibat dalam perniagaan di universiti adalah berumur 22 hingga 23 tahun, iaitu pada pengajian tahun yang ketiga. Bagi pengajian 3 tahun, manakala pelajar tahun 4 iaitu yang berumur 24 hingga 25 adalah kedua, adalah seramai 26 orang, tetapi yang kedua majoriti itu adalah pelajar tahun 2 iaitu yang berumur 20 dan 21 tahun. Bagi jantina pula, kebanyakan usahawan itu adalah lelaki. Jadi pelajar lelaki ini lebih agresif dalam mengadakan perniagaan. Dan bagi bila dilihat responden, agama responden, iaitu peniaga pelajar ini, kebanyakannya mereka adalah beragama Islam. Tetapi apabila kita bandingkan pelajar Muslim dan non-Muslim, tidaklah banyaknya perbezaan. Okey, bahagian-bahagian program pengajian, kita dapati 52% adalah daripada Kolej Perniagaan, COB, manakala 37% ialah daripada Kolgis, iaitu Law, College Law, Government and International Studies. Okey, kita lihat slide yang ke-11, iaitu di kalangan peniaga ini, majoritinya adalah bukan berasal daripada keluarga usahawan. Jadi ini sedikit grafik yang saya sediakan, iaitu 70% bukan daripada keluarga usahawan. Dan faktor yang menceburkan, mereka menceburkan diri dalam perniagaan itu adalah majoritinya adalah kerana minat, dan yang keduanya adalah sebagai punca, adalah sebagai kerja sampingan. Yang ketiganya adalah sebagai punca pendapatan, iaitu kita dapati bahawa kenaikan kos sara hidup bagi pelajar di universiti ialah peratusan yang mengikut faktor mencebur diri dalam perniagaan. Kita dapati di sini minat yang paling besar. Kemudian yang keduanya adalah kerja sampingan, dan yang ketiganya adalah sebagai punca pendapatan. Okey, kita lihat slide yang ke-15, jenis perniagaan yang dilakukan oleh pelajar yang meniaga ini, iaitu kita dapati bahawa yang paling besar sekali adalah projek berniaga makanan, dan yang keduanya kita dapati adalah projek barangan ataupun kraftangan, dan yang ketiganya kita dapati projek-projek ataupun barangan, kecantikan dan kesihatan. Okey, kita masuk kepada slide yang ke-16. Sedikit saya sediakan grafik saya, iaitu yang paling tinggi adalah makanan. Yang kedua tertinggi adalah barangan kraftangan. Yang ketiganya kita dapati di sini, macam lain-lain. Kita lihat balik. Yang ketiganya adalah kecantikan dan barangan dan kraftangan yang kedua. Yang ketiganya adalah lain-lain. Tapi lain-lain tu dia termasuk begitu banyak bidang-bidang ataupun perkara-perkara lain yang diperniagakan. Jadi saya rasa yang ketiga itu baik saya tarikkan perhatian kepada bidang kecantikan, kerana ini salah satu bidang yang besar yang dilakukan oleh peniaga wanita. Okey. Kita lihat slide yang ke-17, iaitu pengalaman perniagaan. Jadi kita dapati kebanyakannya tidak mempunyai pengalaman perniagaan. Dan slide yang 14 itu sedikit grafik yang saya sediakan, iaitu yang hijau ini adalah 77% di kalangan responden itu
tidak pernah mempunyai sebarang pengalaman perniagaan. Jadi slide yang ke-19 ya, kita dapati ya dalam kita melihat modal perniagaan bagi pelajar tersebut ya atau pelajar-pelajar yang terlibat dalam perniagaan, kebanyakannya adalah mempunyai modal sebanyak RM500 ke bawah ya. Dan yang kedua terbanyak itu adalah RM500,000, itu pun hanya 5 orang saja Okay, ini adalah grafik ya, kebanyakannya adalah di kalangan 500 dan ke bawah sebagai modal perniagaan ya. Okey. Dalam slide yang ke-21 saya dah bertanyakan mengenai sumber modal bagi para peniaga tersebut. Jadi 137 orang iaitu majoriti mengatakan mereka menyimpan sendiri modal perniagaan dan hanya 25 orang saja meminjam daripada pihak universiti ya. Jadi di situ kita dapati bahawa pelajar menggunakan modal sendiri ya, sebab itu modal yang digunakan untuk berniaga itu hanya pada jumlah yang kecil Ini sikit grafik yang saya sediakan iaitu simpanan sendiri itu sangat besar dan keduanya adalah pinjaman daripada pihak universiti. Jadi di sini saya ingin memberi sedikit cadangan dan kemudiannya menyimpulkan kajian ini iaitu pelajar yang berniaga di universiti itu saya rasa haruslah digalakkan untuk menjalankan perniagaan mereka kerana ianya dapat menampung kos pengajian mereka begitu juga kos-kos yang lain termasuk printing, photostat dan tetapi pada masa yang sama pihak pensyarah ataupun pengurusan hendaklah sering mengingatkan mereka agar tidak mengabaikan pengajian yang mereka ikuti. Kerana perniagaan ini juga satu bentuk co-curriculum yang mana dapat menajamkan kefahaman dan kemahiran mereka mengenai mengurus perniagaan dapat mengajar mereka bagaimana berhadapan dengan pengguna, membina keyakinan diri dan juga pembahagian masa Dan yang keduanya, pelajar yang melibatkan diri dalam perniagaan itu, mereka lebih memahami ekonomi pasaran bebas di mana mereka terpaksa bersaing sesama sendiri tetapi hendaklah dilakukan secara sihat. Jadi situasi ini dapatlah mengajar pelajar universiti supaya mereka lebih bersedia dari segi ketahanan mental, jiwa dan fizikal kerana mereka benar-benar melakukan kerja-kerja mengurus perniagaan tidaklah hanya belajar di kuliah sahaja Dan yang ketiganya, pensyarah dan pihak pengurusan saya ingin simpulkanlah daripada kajian ini. Haruslah menyokong dan memberi semangatlah kerana tidaklah semua pekerjaan sedang menunggu mereka apabila mereka keluar daripada universiti Kemungkinan besar, sebahagian besar daripada pelajar kita terpaksa mencipta pekerjaan itu iaitu melalui keseruanan. Jadi kita harus membantu mereka supaya pelajar-pelajar kita ini lebih berketerampilan untuk mengurus kehidupan dan seterusnya mengurus keseruanan mereka. Terima kasih bagi para pendengar. Setakat itu sahaja pembincangan saya untuk kali ini. Kita berjumpa lagi lah di lain seminar BISTEC ini. Terima kasih.